صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya Tuan-Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malam ini diizinkannya kita sekali lagi berada dalam surau yang mulia ini, bersama-sama kita mencari keredaannya dengan menghadiri majlis ilmu yang sentiasa kita ni dipayungi oleh para malaikat. Di samping itu mereka mendoakan keselamatan kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Kalau kita matilah tak sempat nak balik ke rumah, kita mati di jalan Allah, maknanya mati kita tu syahid, masuk syurga tanpa hisap. Kalau kita mati sebelum dan balik ke rumah, mana tahu kan, tengah ngaji, ada gempa bumi, untuk surau ni, mati kita di surau ni. Maka mati kita ni syahid saja. Kerana kita tujuan dari rumah tadi untuk menuntut ilmu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah. Artinya berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, hatta yarji', sehinggalah dia balik ke rumahnya. Dah sampai ke rumah, tiba-tiba stroke, tak ada lagi syahid, kerana dia mati dalam rumahnya sendiri. Tapi kalau belum dan balik, di laman rumah ada kena stroke umpamanya, mati tu belum sempat balik ke rumah, maka syahid ada tu. Kata mudah-mudahan kita ni dapat syahid, tidak dihisap segala pekerjaan kita dalam dunia ni, diampunkan segala dosa kita, dan masuk syurga tanpa hisap. Itu fadilat orang yang mati syahid. Sebab itu kita hidup dalam dunia ni, biar kita berjuang di jalan Allah. Bukan mesti mati dalam peperangan, kita mati dalam melaksanakan hukum Allah Ta'ala, dalam kita menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini, dalam mengusahakan supaya kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, berjuang ataupun memastikan bahawa kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Kalau mati kita dalam perjuangan itu, matilah kita dalam perjuangan di jalan Allah, dapat pahala syahid insya-Allah. Sebab itu kita kena cari mana-mana ada majlis ilmu. Kalau tak ada di surau ni, pergi ke tempat lain. Bila ada je majlis ilmu, kita hadiri majlis itu, dan dapat kita ganjaran, sekurang-kurangnya ganjaran syahid itu ketika hidup. Nanti akan dikira balik, akan dicek balik amalan-amalan kita ni. Alright, mudah tu. Muka surat berapa? Mudah, tak tahu. Berapa? 96? Betul? Entaklah. Muka surat 96. Selain daripada itu, kita beriman pula bahawa Allah telah membantu baginda dengan mukjizat hissiyah. Hissiyah ni artinya yang apa? Yang dapat ditengok, dapat dilihat. Itu namanya hissiyah, yang zahir. Tajuk kita ni beriman dengan rasul-rasul.
Dan Rasul yang kita bicarakan malam ini tak lain tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang daripada Rasul yang wajib kita beriman dengannya. Dan Rasul tu macam-macam perkara yang kita kena beriman. Kena beriman bahawa Rasul tu orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sebarang dosa. Rasul tu kerjanya adalah menyampaikan, tak pernah menyembunyikan. Nah, itu kan kita tahu ciri-ciri orang yang beriman dengan Rasul itu. Jadi malam ni kita kena beriman bahawa Rasul itu dibantu oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat. Apa artinya mukjizat? Mukjizat tu artinya perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kita tua dia kata mencari adat. Adat tu dicari-cari, yang tak ikut adat dah. Mencari adat yang Allah anugerahkan terhadap rasul-rasul sahaja. Itu namanya mukjizat. Seperti Nabi Musa. Ada tak mukjizat Nabi Musa? Apa dah? Dibalingnya tongkatnya udah jadi ular. Dan ular betul lah memakan ular-ular ahli sihir yang lain tu. Betul? Tongkat juga apa? Dipukulnya Laut Merah tu udah jadi apa? Udah jadi highway. 12 lorong highway tu tahu. Tak payah ngajak plus. Tongkat aja, empuk aja laut tu udah jadi highway. Udah tentera-tentera dia boleh menyeberanginya. Itu mukjizat Nabi Musa. Nabi Ibrahim ada tak mukjizatnya? Ada ke tak? Apa? Apa? Dibakar tak ada angoi. Dibakar tak ada angoi. Orang ingat dah kentung oleh Nabi Ibrahim tu. Dah habis api tu dah padam. Tengok-tengok nyerongin lagi dia. Nyerongin aja dia. Sikit pun tak ada terjejas. Baju pun tak ada comot. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Allah perintahkan api itu menjadi sejuk. Qulna ya nar kuni bardam wa salaman ala Ibrahim, kata Allah ya. Berkata kami, wahai api, jadi kamu tersejuk dan selamatkan ke atas Nabi aku, iaitu Nabi Ibrahim. Itu jampi api tu tuan-tuan. Siapa kena api baca tu. Qulna ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Ya. Siapa nak nerai lepas ini boleh tak? Lepas balik dari rumah Nan kan? Baca. Qulna ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Sebelum itu api dulu sebesar-besar surau ni. Betul baca. Qulna ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Betul masuk dalamnya. Macam tengok, angin ke tak? Terai lah, boleh terai. Tapi sebelum terai jaga, akidahnya mesti akidah macam akidah Nabi Ibrahim. Ibadahnya mesti macam ibadah Nabi Ibrahim. Akhlaknya mesti macam akhlak Nabi Ibrahim. Mung kalau tidak, masuknya orang, keluarnya orang. Jadi dia mesti nak macam Nabi Ibrahim. Itu mukjizat. Begitu juga Nabi Ismail. Ada tak mukjizatnya? Disembelih di ayahnya, taklut pun. Itu perkara-perkara yang luar biasa. Bukan biasa ya. Tapi yang paling banyak mukjizat yang Allah anugerahkan ialah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti akan kita baca banyak mukjizat-mukjizat ni yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad saja. Itu namanya mukjizat hissiyah. Hissiyah ni yang semua banyak orang melihatnya. Artinya mukjizat yang zahir-zahir. Benda ganjil yang zahir-zahir semua orang nampak. Tak dapat nak disorokkan. Iaitu yang dapat dirasa dan dilihat sebagaimana terbukti di dalam hadis sahih, seperti bulan terbelah dua. Ramai yang tengok tu, sahabat semua tengok. Jadi tak dapat nak dipertikaikan. Bulan terbelah dua. Lagi apa? Batu mengucap salam. Lagi? Apa lagi? Kepada baginda. Batang tamar teresak-esak menangis.
Kan sampai ada lagu kan, yang dinyanyi oleh penyanyi terkenal siapa? Dakmi. Ya, Idak kena mendengar nasyidnya, sebatang tamar menangis kan. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh Rasulullah. Menangis dia, meraung dia, ngobak dia. Tahu ngobak? Karena ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah pergi mencari member yang lain. Dia tak pernah dengar nasyid kan? Apa kan? Dengar rock je. Itu dia nasyid. Sangat terkenal. Itu dia batang tamar tu menangis. Lagi apa? Lagi terpancar air daripada celah-celah jari baginda sampai sahabat boleh ngambil uduk, 40 orang boleh ngambil uduk pada jari keluar air daripada jari-jari baginda. Kemudian makanan yang sedikit dapat mengenyangkan bilangan yang ramai. Makanan tu sikit. Rasulullah nampak Abu Hurairah tu sudah 4-5 hari tak makan. Sudah bulur tau. Jadi ni nak bantu Abu Hurairah tu. Macam mana aku nak bantu Abu Hurairah ni? Maka dia mengkabun macam mana? Petang malam ini sahabat kita yang ini akan kenuri. Kita dijemput datang. Padahal sahabat tu tidak pun apa pun. Tak ada ngajak pun. Tak ada ngata dia nak kenuri pun. Nabi Muhammad yang kata, sahabat kita yang ini dia nak kenuri malam ni, mari kita datang rumah dia. Dah lepas mayang dah apa tu, mereka pun pergi ramai-ramai rumah sahabat tu. Udah pergi ramai-ramai, Rasulullah pun kabar pada sahabat tu. Mana makanan nak bagi tadi? Mana ada ya Rasulullah? Apa tak ada? Tapi Rasulullah tahu. Dia ada nyimpan susu. Susu yang kamu simpan tu mana? Kata Rasulullah, ngabar pada sahabat tadi. Yang itu ada lah ya Rasulullah, tapi sikit benar mana yang cukup untuk orang ramai ni? Yang datang 40 orang lebih. Susu tak sampai segelas. Kalau ada air banyak ini pun okey lah tu. Ini tak sampai segelas susu tu. Separuh gelas. Dekat-dekat nak penuh lah, tapi tak sampai segelas. Mana ada, itu ada lah Rasulullah, tapi tak sampai segelas. Susu ni mana cukup kata. Kamu keluarkan susu tu. Jangan banyak cerita kata. Orang tu pun keluarkan susunya. Betul dibagilah, kita minum bergilir-gilir ya, kata Nabi ngabar kepada para sahabat. Jadi berbarislah dan meminum seorang minum. Abu Hurairah ni dia second last. Tahu ke second last? Nombor 2 akhir. Sahabat-sahabat dulu. Minumlah sahabat yang pertama. Minum. Gam. Sepuas-puasnya tahu. Tengok tak luak pun susu tu. Ada lagi dalam gelas. Udah, katanya. Dan dia udah kenyang benar tu. Tak luak susu tu. Bagi pula pada kawan sebelah lagi tu. Kawan sebelah lagi tu betul bismillahirrahmanirrahim, dia pun minum gam. Katanya. Tengok susu tu banyak itu juga. Tak luak langsung. Pergi pula pada seorang lagi. Begitulah lepas seorang. Akhirnya sampailah ke giliran Abu Hurairah. Dia pun lega lapar. Narik nafas lega dia. Alhamdulillah dapat juga aku kata. Dalam hatinya lah. Dia pun minum. Malum dia orang bulur minum. Bukannya lapar sangat ni. Atas dari lapar apa? Bulur. Udah bulur minum. Dia pun lagi tak mahu dia. Kalau orang 5 minit, dia mau 10 minit minumnya. Udah bulur. Tengok tak luak pun susu tu. Macam itu juga. Akhir sekali baru dibaginya. Udah kenyang betul, baru dibaginya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun minum. Bila minum Rasulullah, lama-lama habislah susu tu. Maknanya segelas susu tu. Bukan segelas pun tak sampai. Boleh kongsi kepada 40 orang lebih malam tu. Coba kalau bukan mukjizat macam. Orang pertama lagi dah licinnya. Tapi bila mukjizat 40 orang boleh. Itu di antara hebatnya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang paling besar apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, apa mukjizat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad?
ialah Al-Quranul Karim. Nah, itu yang paling besar ya. Tak ada yang menandingi Al-Quranul Karim. Baik, itu mukjizat yang dapat dilihat. Sebagaimana terbukti dalam hadis sahih seperti bulan terbelah dua. Nah, lagi batu mengucap salam kepada baginda. Batang tamar teresak-esak merindu kasih kepada baginda. Dia nak sembahyang Jumaat, dengar orang menangis. Teresak-esak. Ya. Set. Ya, tengok apa? Nabi tengok rupanya batang tamar tu menangis. Dia pun pergi kepada batang tamar tu, dia peluk je batang tamar tu. Baru diam dia. Tak ada menangis lagi. Dia pun ngabur pada sahabat, kalau aku tak buat kopi ni, nescaya batang tamar ni akan menangis selama-lamanya. Jadi oleh kerana rindukan aku ni, kerana aku tak pakai dia lagi. Sebelum itu Nabi bila nak baca khutbah naik atas batang tamar tu. Dia jadikannya mimbar tau. Masa dulu bukan dia mimbar macam masjid ceram tu. Nak tempat tinggi naik atas batang tamar. Ataupun apa sajalah kayu tunggu kayu yang tinggi tu naik atas tu. Dia pun berkhutbah daripada tempat tinggi tu. Ya. Selalunya di atas batang tamar tu lah. Kali ni ada pula orang yang membuat satu mimbar yang baru. Jadi tak pakai lagi batang tamar tu dah lama. Dah uzur benar pun. Ya, bila tengok Rasulullah tak ada menggunakan dia mulalah sedih. Kenapa? Kerana dia selalu digunakan tiap-tiap minggu. Kali itu Rasulullah buat tak tahu je, tak ada menggunakan dia. Seolah-olah Rasulullah ni dah tak sudi naik atas aku katanya. Dia pun teriaklah ngobak. Ya, bunyi orang tua yang ngobak. Ada pernah dengar orang tua ngobak? Itu bunyinya. Rupanya dia pun sedih kerana Rasulullah tak nak gunakan dia lagi. Lepas tu keluar dari jari-jarinya ayah. Dan sahabat-sahabat pun ngambil uduk daripada ayah yang keluar dari jari-jarinya tu. Makanan tadi iaitu boleh mencukupi walaupun 40 lebih orang. Ya, lagi apa? Awan meneduhkan baginda sebelum baginda dibangkitkan menjadi rasul. Sentiasa awan tu ngikut baginda tahu. Selalu melindungi baginda. Tak adalah kena panas terik matahari. Orang lain semua panas. Macam sekarang ni orang lain semua panas kena. Tapi ya, ada orang yang dilindungi awan. Tak ada rasa panas pun. Teduh aja rasa ya. Baginda tu apa itu? Awan sentiasa melindungi baginda. Meneduhkan baginda sebelum baginda diangkat menjadi nabi atau rasul. Kemudian kambing yang dipanggang bersyahadah. Kambing itu sebelum dipanggang dia bersyahadah dulu, mengucap dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyahadah di hadapan baginda. Apa dia? Orang Arab peduli nama dia. Lantaklah. Kambing benda makan namalah. Bersyahadah di hadapan baginda. Iaitu bersaksi di hadapan baginda. Apa yang berlaku kepada Abu Jahal? Abu Jahal ketika nak menghempas batu ke kepala baginda. Abu Jahal dia memang memusuhi Nabi Muhammad. Dia tengoknya Nabi Muhammad tu tengah sembahyang, apa buatnya? Diangkatnya batu besar, nak dihempapnya batu besar tu ke atas kepala Nabi Muhammad. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, seolah-olah ada unta datang nak nerokam dia. Unta datang nak nerokam dia. Nak apa kena dengan kakinya dia, nak anu dengan dia dengan kakinya. Maka tak jadi Abu Jahal tu. Tak jadi Abu Jahal tu nak mengempak kepala Nabi tu. Lari dia. Kerana unta ni ngeju aku katanya. Padahal yang sebenarnya Allah nak selamatkan Nabi. Kemudian kambing Ummu Ma'bad. Ada orang perempuan namanya Ummu Ma'bad. Dia melihara kambing. Dia mengeluarkan susu ketika baginda menyapu pada labu susunya. Datang Nabi sapu pada labu susunya. Dan itu keluar bengkak labu tu. Dan keluar susu kambing tu. Begitu banyaknya. Kalau high goat punya kambing tahu. Tahu ke high goat? Susu kambing high goat tahu?
Tak tahu. Oh, tak tahu ya? Susu kambing Tok Ali tahu. Dan radio selalu ada. Ada lagi. Lagu apa? Apa lagi yang sedap? Syamil. Oh, sedapnya. Tak pernah dengar ke? Itu dia ya. Disapu di Nabi Muhammad. Labu susu kambing tu, terkejap-kejap itu keluar susunya. Ya. Ketika baginda menyapu pada labu susunya dengan tangan baginda. Tanah yang dilontar oleh baginda mengenai ke atas muka orang musyrikin. Ya. Tanah tu lontar begitu je. Kena muka-muka orang musyrikin. Iaitu perkara gaib berlaku betul sebagaimana yang diramal dan diceritakan oleh baginda sebelum berlakunya. Ya, hadis-hadis akhir zaman ada ke tak ada? Ada pernah baca buku namanya 40 hadis, 40 perkara berlaku di akhir zaman, ada tak? Ada 40 hadis tentang perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman. Nah, sekarang ni dah berlaku ke tak? Berlaku ke tak? Dah berlaku. Mana tahu Nabi? Dia menceritakan tu 1500 tahun sudah. Sekarang ni baru berlaku. Benda itu berlaku dah. Mana dia tahu? Kerana dia bersabda bukan dengan otaknya. Bukan ikut hawa nafsunya. Dia bersabda adalah mengikut wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya apa kata Nabi? Di akhir zaman nanti la yabqa minal iman illa ismun. Tidak kekal mereka dalam keadaan beriman, melainkan hanya pada nama aja. Nama orang Islam, perangai macam orang kafir. Ada berlaku tak sekarang ni? Nama Ibrahim, hebat dia tak? Nama Rasul, perangai macam Abraham. Nama hebat. Apa? Johari, nama Johari. Permata tu. Perangai macam Jo. Ya. Lagi apa? Nama Fauzia. Hebat tu Fauzia yang mendapat kejayaan. Perangai macam Oji. Tahu Oji? Dia tak kerti apa Oji. Cari balik kang. Dia tak kerti orang putih ke? Oji ni O-R-G-Y. Tanda Singapura ke namanya. Tanda saya ngabur ke maknanya. O-R-G-Y. Malu nak ngabur pun. Tak nak nama Fauzia, nak nama Oji pula. Teruk benar maknanya tu. Itu dia. Itu akhir zaman sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala minal Islam illa rasmun. Tidak daripada Islam melainkan lambang-lambang aja. Dua batu ada satu masjid, dua batu ada satu masjid, dua batu ada satu masjid. Tapi masjid tu tutup aja memanjang. Tak ada orang nak berjemaah di masjid tu. Pengajian langsung tak ada. Kalau ada mengaji pun banyak tiang daripada orang. Mana-mana masjid itulah ya. Akhir zaman ni. Lagi apa? Apa kata Nabi? Ibu melahirkan tuan. Sudah berlaku ke belum? Ya. Mak jadi kuli, anak jadi toke. Ada tak berlaku sekarang ni? One more time. Mak jadi kuli, anak jadi toke. Sudah berlaku ke belum? Sudah. Anak tu bekerja. Cikgu ke, kerani ke, apa-apalah. Suaminya pun kerja juga. Suaminya askar ke, polis ke, apa-apalah. Atas bila dapat cucu, siapa yang melih cucu? Siapa yang melih cucu? Maknya lah. Mak jadi kuli melih cucu. Ya. Anak jadi apa? Jadi tuan. Mengarahkan mak, budak berak mak kata. Mengarahkan macam tuan. Ini yang berlaku akhir zaman. Ya ke tak? Ini yang berlaku. Mana dia tahu Nabi tu? Kerana dia bercakap bukan ikut hawa nafsunya. Dia bercakap mengikut wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah dalam Quran. Dia bercakap tidak mengikutkan hawa nafsunya, tetapi perkataan dia hanyalah dari wahyu yang diwahyukan. Banyak lagi. Kita boleh baca hadis-hadis Nabi tentang perkara akhir zaman berlaku. Semuanya berlaku benar.
Kemudian nanti akan turun Imamul Mahdi. Akan turun pula Nabi Isa AS. Akan berperang orang-orang Islam dengan orang kafir. Lebih-lebih dengan orang Yahudi. Ya? Orang Yahudi itu akan kalah nanti. Lentang pukang lari. Dikejar oleh orang-orang beriman nanti. Sekarang ni dia menang. Sampai satu masa nanti, orang Yahudi itu akan dikalahkan oleh orang Islam. Ya. Lentang pukang. Nyorok balik batu. Apa yang batu tu buat? Apa batu tu buat? Batu tu ngabur pada orang beriman. Ini ada orang Yahudi belakang aku ni. Mari. Mari bunuh dia. Tal, faqtulu. Bunuh dia tu. Potong kepalanya. Kecuali mereka yang menyorok di balik batu, di balik pokok. Pokok yang bernama Gharqad. Nama pokoknya Gharqad. Ghain, Ra, Qaf, Dal. Gharqad. Itu adalah hadis tu tau. Yang itu pokok tu tak cakap. Diam pokok tu. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke negara Yahudi yang mereka bersempadan dengan negara Islam, mereka sekarang ni sedang giat menanam pokok Gharqad. Pokok Gharqad tu terkenal dengan pokok Yahudi. Pokok tu namanya pokok Gharqad yang sebenarnya, tapi orang keluar dia pokok Yahudi. Mereka nanam pokok Yahudi tu. Ngapa? Esok akhir zaman, dia takut kalau pula Nabi tu cakap esok. Memang benda tu berlaku pun. Jadi senang mereka tu nak lari ke mana? Lari mana? Di balik pokok Gharqad. Ana cari batu cakap, cari kayu cakap, cari dalam rumah cakap, semua cakap. Tapi pada pokok Gharqad dia diam. Dia nak lari daripada pokok daripada orang-orang tutera Muslim. Ya, cerodik ke bingung? Cerodik ke bingung orang Yahudi itu di akhir zaman nanti? Bingung. Bukannya cerodik. Ya. Dia cari balik apa ni? Cari di batu tak bercakap. Jadi senang cari di mana? Cari aja pokok Gharqad. Tengok di balik Gharqad tu adalah dia. Ya, pancung ajalah akhir zaman nanti. Itu dia ya. Itu semua sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda bukan tahu. Zaman itu 1500 tahun sudah. Pun dapat diceritakannya dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran. Ya. Lagi apa? Dan baginda begini, hal ke atas muka orang-orang musyrikin, perkara gaib yang berlaku betul sebagaimana yang diramal. Dan diceritakan oleh baginda sebelum berlakunya. Allah memperkenankan doa baginda dan menjaga baginda daripada terbunuh dan lain-lain lagi. Ya sudah habis tugas baginda tu, baru baginda diwafatkan. Kalau ada tak usaha nak membunuh baginda? Ada, tapi tak berjaya usaha musuh tu. Ada usaha nak bunuh dia, tapi tak berjaya. Bila dah habis, dah turun ayat yang mengatakan Islam ini sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang terakhir dalam Quran. Dalam surah Al-Ma'idah. Pada hari ini aku telah lengkapkan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu, kata Allah. Sahabat dengar itu bertakbir kerana Islam sudah lengkap. Islam sudah sempurna. Terus seronok benar sahabat. Rupanya ada seorang menangis. Ada seorang sahabat menangis. Yang lain tu seronok benar, bergembira, celebrate semua. Ya? Kerana Islam sudah lengkap. Islam akan menguasai dunia. Ada seorang sahabat dia menangis. Siapa? Kuis perdana malam ni. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa dia menangis? Kerana dia tahu kerja Nabi sudah selesai. Sudah habis kerjanya. Islam sudah lengkap. Tak ada apa lagi yang nak dilengkapkan. Islam sudah sempurna. Tidak boleh disempurnakan lagi. Bermakna tugas Nabi di dalam dunia ni sudah beres. Sudah habis. Sudah tak ada tugas. Allah buat. Apa Allah buat? Allah akan tarik balik, akan jemput dia balik ke hadratnya. Kerana kerjanya sudah habis. Itu sebab dia menangis. Memang ya pun. Lepas itu tak lama lepas itu
6 bulan saja lepas itu. Maka Nabi pun kering ataupun sakit. Tak lama lepas itu Nabi pun wafat. Itu dia. Abu Bakar ni yang nampak pandangannya. Pandangan luas ya. Yang lain Yahoo katanya. Tak adalah Yahoo, saya yang kata Yahoo tu. Yang lain tahu takbir Allahu Akbar. Seronok benar. Yang menangis Abu Bakar seorang je. Kerana dia tahu bila dah habis tugas Nabi Muhammad, maka Allah akan jemput dia balik ke hadratnya. Kerana dia itu adalah kekasih Allah Ta'ala. Ini mukjizat. Allah memperkenankan doa baginda dan menjaga baginda daripada terbunuh. Dan lain-lain lagi sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab sirah. Dan juga kitab-kitab hadis. Nak tahu? Carilah kitab-kitab hadis. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Carilah. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. Mana nak cari? Mana nak cari? Kampung lah datang pidak mana tahu tutupnya. Dia menuduh je. Kedai pun tutup. Datang pidak. Bila datang pun tak pernah datang. Mana kata nutup? Itu dia. Imam Bukhari mengasingkan hal mukjizat ini dalam satu tajuk khas yang diberi nama bab alamat an-nubuwah. Bab ada bab tu pintu ya. Pintu alamat an-nubuwah. Alamat tu tanda-tanda kenabian ya. Dalam kitab sahihnya Imam Muslim pula mengasingkannya dengan bab mukjizat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab khas ceritakan mukjizat Rasul aja. Dan ulama-ulama lain menulis buku mengenai mukjizat. Mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bukunya Dalailul Nubuwah karangan Abu Naim Al-Asfahani. Buku Alamul Nabawah karangan Abu Hasan Al-Mawardi. Buku Dalailul Nubuwah karangan Al-Baihaqi. Dan buku Al-Wafa bi Ahwali Mustafa karangan Ibnu Al-Jauzi. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu. Saya menerima arahan berhentilah ketika azan. Ini berhenti tu. Kalau rasa tak puas datang koma. Okey, sekian dulu ya. Kita akan jumpa lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi